Bismillahirrahmanirrahim. 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 Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan salihan. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Awalan ya ikhwanana nashkurullaha azza wa jalla. Jadi pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Asyukru muhimmun jiddan. Jadi syukur sangat-sangat penting. Man yashkurullaha ta'ala Allah sayuzidukum fi amrin kathir. Jadi siapa yang bersyukur pada Allah, Allah akan tambahkan untuk kamu semua ataupun Allah akan tambahkan untuk kita semua perkara-perkara yang banyak. Apa dia? Allah Ta'ala bagi tahu. La in syakartum, macam mana? Wala in syakartum la azidannakum. Kan Allah Ta'ala bagi tahu siapa yang bersyukur. Jika kamu semua bersyukur, aku benar-benar akan tambahkan untuk kamu semua. Wala in kafartum inna adabi lasyadidun. Dan jika kamu semua kufur, ketahuilah azabku sangat-sangat pedih, kata Allah Ta'ala. Jadi alhamdulillahi rabbil alamin nahnu nastati' an nata'allama al-lughata al-arabiyyah fi hadzal yawm. Jadi alhamdulillah pada hari ini kita dapat belajar bahasa Arab bersama-sama. Fata'al ya ikhwanana, jadi jom sahabat-sahabat sekalian bersama-sama dengan Pusat Tahfiz At-Taqwa mempelajari ilmu bahasa Arab, sehingga mudah-mudahan daripada pembelajaran ini Allah Subhanahu Wa Taala permudahkan untuk kita memahami makna-makna Al-Quran. Jadi sahabat-sahabat yang sudah sertai pada minggu lepas, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum, dan sahabat-sahabat yang baru, selamat datang juga. Tak ada masalah kalau sahabat-sahabat itu baru ataupun lama. Kerana pembelajaran yang kita bawa sangat-sangat mudah insya-Allah, dan kita berjalan perlahan-lahan. Tapi kita berjalan mengikut kitab lah. Kitab yang kita gunakan, kitab Al-Arabiyyatu Baina Yadaik jilid 1. Dan kita sekarang berada di muka surat yang ke-40. Hari ini kita akan masuk muka surat 40 insya-Allah. Tapi sebelum kita mula muka surat 40, macam Ustaz janjikan pada minggu lepas, kita nak masuk latihan dahulu. Jadi harap-harap sahabat yang dah ingat ataupun yang belum, bolehlah kita buat sama-sama insya-Allah. Okey. Jom kita mulakan. Pertama sekali Ustaz ingin ucapkan terima kasih dan jutaan syukran kepada Pusat Tahfiz At-Taqwa. Sebabnya mereka lah asbab untuk kita dapat belajar bahasa Arab pada setiap minggu, setiap pagi. Barakallahu lahum. Mudah-mudahan Allah berkati segala usaha yang dilakukan oleh mereka. Mudah-mudahan pelajar-pelajar yang belajar daripada Pusat Tahfiz At-Taqwa dapat mengambil manfaat yang banyaklah. Dan mudah-mudahan pahala pemahaman tersebut mengalir terus kepada Pusat Tahfiz At-Taqwa dan juga orang yang mengusahakannya. Amin. Naam. Ta'al ya ikhwanana, nabda insya-Allah. Jom kita mulakan. Jadi sahabat-sahabat, sebelum kita mulakan, bantu-bantu untuk kongsikan kelas kita pada malam ini kepada sahabat-sahabat yang lain. Mudah-mudahan bagi mereka yang first time belajar, contohnya tak ada asas, boleh belajar insya-Allah. Sebab bahasa Arab bahasa mudah. Bahasa Arab bahasa mudah. Kita kena letak mindset mudah. Mudah insya-Allah. Yasir. Bukankah Allah Ta'ala bagi tahu sendiri dalam Quran?
walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Allah Taala berulang-ulang kot ayat tu. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Kan. Sungguh kami telah benar-benar memudahkan Al-Quran untuk jadi bahan peringatan. Siapa yang nak beringat? Jadi kita nak jadi orang yang beringat, insya-Allah. Jadi mudah, insya-Allah. Allah Taala boleh. Tapi mudah pun kita kena pasang niat. Belajar hari ini mudah-mudahan kita dapat memahami makna Al-Quran. Yang penting tak perlu putus asa. Tak ada putus asa, usaha lagi, insya-Allah. Tamam? Yallah nabda. Muka surah 40 Ini 39 salah. Naam. Aywa, soalan-soalan yang kita pernah belajar dalam pembelajaran dulu ada 4 lah setakat ini. Mari kita bincang sama-sama. Ada ma, ada hal, ada aina dengan man. Alhamdulillah pada kelas hari itu kita sudah masuk, tak silap ustaz, bahagian hal. Okey. Jadi harap-harap sahabat-sahabat bolehlah kita bincang sama-sama. Naam. Ma makna ma wa ma makna hal, ma makna aina wa ma makna man. Aywa. Ma makna ma makna hal, ma makna aina wa ma makna man. Ma makna ma makna hal, ma makna aina, ma makna man. Apa maksud ma, apa maksud hal, apa maksud aina dan apa maksud man. Dan ini sahabat-sahabat semua pentinglah soalan-soalan ni. Ma, hal. Dalam Quran Allah bagi tahu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim. Aywa hal. Hal pentinglah faham. Aina. Fa aina tadhhabun? Man. Contoh ayat untuk mana? Semoga Allah permudahkan sahabat-sahabat punya urusan. Amin. Subhanallah. Semoga Allah permudahkan sahabat-sahabat semua punya urusan. Amin. Dan mudah-mudahan Allah permudahkan urusan ukhti Salmah Yusuf. Allah permudahkan ukhti Hamidah Bahari. Naam ya ukhti Hamidah. Hal ma apa? Hal adakah? Aina di mana? Man siapa? Sahih. Ma apa? Hal adakah? Aina di mana? Dengan man siapa? Naam. Alright, mari kita terus dengan aina. Aina ibnun. Di mana anak? Okey, macam mana kita nak buat di mana anak kamu makan? Kita cuba bincang sama-sama. Di mana anak kamu makan? Dulu kita pernah belajar anak lelaki namanya ibnun. Kalau aina ibnun, di mana anak lelaki? Tapi macam mana kita nak buat di mana anak kamu makan? Kan ada anak orang contohnya. Kita tanya, mana anak kamu pergi makan? Mana anak kamu makan? Anak kamu makan di mana? Contoh. Jadi macam mana ni di mana anak kamu makan? Aina apa? Di mana aina? Naam, anak kamu. Anak kamu. Harap-harap sahabat ingatlah nak kena tambah apa dekat ibnu. Macam mana tu nak buat? Ibnuhu ke, ibni ke, ibnuna ke, ibnuka ke, ibnuki ke. Okey, makan macam mana? Makan mungkin sahabat-sahabat belum belajar lagi ataupun sudah. Mari kita belajar. Mana saya punya jawapan? Kenapa tak mau keluar? Okey, sebentar. Jawapannya tidak keluar. Mungkin lagi satu kot. Oh, kena buat sama-sama. Okey, tamam. Jom kita buat sekali. Okey, macam mana nak kata di mana anak kamu makan? Okey,
perkataan yang kita nak gunakan adalah fi'il mudhari'. Macam sahabat ukhti Halimah Hamidah bagi tahu, "Aina ibnuka akala." Itu telah makanlah. Baguslah, "Aina ibnuka akala." Kalau kita gunakan fi'il mudhari' bagaimana? Aina ibnuka ya'kulu. Macam ni yang sahabat kita bagi tahu, "Aina ibnuka akala." Akala tu maksudnya dia telah makanlah. Akala. Tapi kalau nak kata dia sedang makan, jadi ya'kulu. Aywa. Aina ibnuka ya'kul. Aina ibnuka ya'kul. Jom kita cuba baca sama-sama. Kalau nak kata di mana anak kamu makan, aina ibnuka ya'kul. Baca sama-sama. Aina ibnuka ya'kul. Aina ibnuka ya'kul. Bagus, terima kasih. Baca sama-sama. Okey, sekarang kita buat yang ni pula. Aina kan maksudnya di mana? Aina ibnatun. Ibnatun adalah anak perempuan. Okey, jadi sekarang ni bagaimana kita nak buat ayat di mana anak perempuan kamu membaca bukunya? Di mana anak perempuan kamu membaca bukunya? Ayat ni mungkin agak keliru sedikit. Tapi tak apa, kita bincang sama-sama. Okey? Kita bincang sama-sama. Sekarang ni macam mana kita nak buat? Di mana anak perempuan kamu membaca bukunya? Di mana kan Aina? Aina. Aina di mana? Anak perempuan. Ibnatu. Aina di mana? Ibnatun anak perempuan. Aina ibnatu kamu. Macam tadi kan kita gunakan. Jadi Aina ibnatuka ataupun kamu perempuan ibnatuki membaca bukunya. Membaca apa dalam bahasa Arab? Membaca apa dalam bahasa Arab? Dia dia start daripada ya. Tak, kalau untuk perempuan kita tak pakai ya. Okay, biar ustaz tulis dululah. Aina ibnatuka. Ibnatuka. Okey, untuk kita cakap dia membaca bukunya, kita guna taqra'u. Siapa yang sama dengan ustaz betul lah. Tahniah. Siapa yang tulis taqra'u betul. Sebab apa kita tak guna yaqra'u? Sebab apa kita tak guna yaqra'u? Ustaz nak buat tanda pangkah macam ni. Sebab apa kita tak guna yaqra'u? Sebab yaqra'u untuk huwa, dia lelaki. Kalau taqra'u kan untuk hiya, dia perempuan. Ibnatu. Siapa yang baca? Yang baca kan anak perempuan. Bukannya kamu. Jadi anak perempuan tu perempuan kan? Jadi kita guna taqra'u hiya. Aina ibnatuka taqra'u buku. Buku apa buku? Kitab. Kitab. Sekejap. Buangkan dia punya strike loan. Strike through. Ayat. Kita Aywa. Nih. Aina ibnatuka taqra'u kitabaha. Aina ibnatu taqra'uha. Aywa, yang ni Ukhti Hamidah jawapannya sangat-sangat tepat. Yang lain-lain baguslah jawapannya. Aina ibnatuka taqra'uha. Yang tu dah dekat dah. Taqra'uha tu membacanya. Kalau membaca bukunya, taqra'u kitabaha. Okey? Taqra'u kitabaha. Macam yang ustaz buat ni. Aina ibnatuka taqra'u kitabaha. Okey, kita teruskan. Tadi kita terjemahkan daripada Melayu kepada bahasa Arab. Sekarang ni minta sahabat-sahabat cuba untuk dengarkan dan cuba terjemahkan ke bahasa Melayu lah. Senang sahaja. Alright. Aina akhi alladhi yusalli fi hadzal masjid? Aina akhi alladhi yusalli
fi hadzal masjid. Baru nak mula ustaz, biasa-biasa. Alhamdulillah, syukur, ahsanti, mumtaz jiddan. Bagus kan. Setiap orang yang baru mula tak ada apa ni, baguslah. Yang penting sudah, yang penting apa, melakukan pergerakan. Yang penting melakukan pergerakan. Ustaz alu-alukan semua orang. Hmm. Apa panggil? Ustaz alu-alukan semua orang yang mahu belajar bahasa Arab. Cuma ustaz minta maaf lah kalau ada yang kurang faham. Boleh tanya, tak ada masalah. Boleh tanya terus dalam ruangan komen. Naam, ukhti Puan Roziah dia ada tanya. Mengapa tak sebut Ibnatuki? Boleh sebenarnya Ibnatuki. Sebab Ibnatuki maksudnya anak perempuan kamu perempuan. Ki kan untuk kamu perempuan. Macam contohnya kita cakap dengan Aisyah. Aisyah tu perempuan kan? Kita tanya anak perempuan dia kat mana? Kita tanya, Aina ibnatuki? Aina ibnatuki? Tapi kalau kita jumpa Ahmad, kita tanya anak perempuan Ahmad di mana? Kita tanya Aina ibnatuka? Dan Aina ibnatuka? Jadi tengoklah yang bercakap tu siapa. Kalau yang bercakap, kita ajak cakap tu lelaki, kita katalah ka. Kalau yang perempuan, kita cakaplah ki. Okey. Naam, al-an cuba terjemahkan. Al-an uridu minkum an tutarjimu aina akhi alladhi yusalli fi hadzal masjid. In aina akhi alladhi yusalli fi hadzal masjid. Masya-Allah, ukhti Hamidah jayyid jiddan. Masya-Allah, dia punya penterjemahan secara harf. Tengok tu. Aina di mana? Akhi, adik lelakiku. Betul? Saudara lelaki saya. Macam ukhti Salma bagi tahu. Alladhi yang yusalli sedang solat fi hadal fi di dalam hada ini al masjid. Jadi macam sahabat-sahabat punya jawapan betul lah, tepat sekali. Di mana abang saya atau adik lelaki saya, adik saya yang sedang solat di masjid ini. Contohnya dia dekat dalam masjid tapi dia tak jumpa abang dia kat mana. Tapi abang dia tengah solat. Jadi dia tanya gambar contohnya. Aina akhi alladhi yusalli fi hadzal masjid? Mana abang saya ataupun adik lelaki saya yang sedang solat di masjid ni? Bila tak jumpa, masjid kan besar. Tak jumpa, dia tengah carilah. Contoh, na'am. Okey, al-an cuba terjemahkan aina dengan perkataan ukhtun. Di mana ukhtun? Di mana kakak? Aina kitabu ukhti? Uridu an aqra'ahu. Apa maksud ni? Aina kitabu ukhti? Uridu an aqra'ahu. Contoh kita dekat dalam rumah ataupun dekat dalam kelas. Lepas tu kita tanya kawan-kawan ataupun tanya adik-beradik. Aina kitabu ukhti? Uridu an aqra'ahu. Macam tu. Apa makna aina kitabu ukhti? Uridu an aqra'ahu? Maksud dia. Aina kitabu ukhti? Uridu an aqra'ahu. Aina kan maksudnya di mana? Kita bincang sama-sama. Aina di mana? Kitabu ukhti, buku kakak, ada ya tu. Maksud dia ialah saya. Macam kita selalu kata kat ni orang, Mas muka, apa nama kamu? Ismi. Ada ya kan dekat ism. Kalau tak ismun je. Jadi ismi, nama saya. Jadi ukhti, kakak saya. Okey. Di mana buku kakak saya? Aina kitabu ukhti? Uridu. Mungkin ada yang tak tahu uridu apa. Uridu, saya mahu. Uridu, saya mahu. An aqra'ahu. An maksud dia ialah untuk. Bagi yang tidak tahu maksudnya. An maksud dia ialah untuk.
aqra'ahu, untuk membacanya. Membacanya. Okey, jadi aina kitabu ukhti uridu an aqra'ahu, maksud aina kitabu ukhti uridu an aqra'ahu, maksudnya di mana buku kakak saya. Saya mahu untuk membacanya. Okey, jadi jom sahabat-sahabat sekalian kita baca sama-sama. Aina kitabu ukhti uridu an aqra'ahu. Aina kitabu ukhti uridu an aqra'ahu. Maksudnya, di mana buku kakak saya mahu untuk membacanya. Kita tengok sahabat-sahabat sekalian punya jawapan. Di mana kitab kakakku, aku nak baca. Bagus, Masya Allah. Jawapan Ukhti Razia. Ukhti Hamidah pun tepat sekali. Ukhti Halimah, Masya Allah, ahsanti. Jamil jiddan. Alhamdulillah, ahsantum. Okey, boleh teruskan insya-Allah. Okey, kita teruskan dengan man. Kita tahu man maknanya siapa? Walid, maksudnya ayah. Jadi macam mana kita nak kata dalam Arab, ayah siapakah ini? Hmm. Ayah siapa ni? Biasanya kan kita tanya, uh, mana dalam contohnya kita sedang buat aktiviti beramai-ramai. Ada bapa-bapa dalam satu permainan tersebut. Jadi kita tanya soalan, ayah siapa ni? Tapi nak cakap dalam Arab macam mana? Siapa kan maksud dia man, ayah maksud dia walid, tambah ini sahaja. Jadi macam mana bunyi dia? Hadha kan? Man, maaf, walid, bapa. Walid, siapa? Man. Mana mim? Hadha. Okey, tengok sahabat-sahabat sama tak jawapan dengan ustaz? Walidu man hadha? Man hadha walid? Siapa bapa ini? Siapa ini bapa? Siapa bapa ini pun boleh juga. Man hadzal walid. Tapi kalau ustaz, ayah siapa ini? Walidu man hadza? Ayah siapa ini? Tapi kalau macam Ukhti Hamidah pun boleh juga. Man hadzal walid? Macam sahabat-sahabat punya jawapan pun bagus juga. Macam ni. Man, siapa? Hadzal walid. Siapa bapa ini? Eh? Man hadzal walid? Wah, Masya Allah. Bagus, Masya Allah. Ahsantum. Tahniah, tahniah. Jadi maknanya, kalau nak tanya ayah siapa ni, kita kata, Man hadzal walid? Ataupun walidu man hadza? Man hadzal walid? Ataupun walidu man hadza? Okey. Teruskan. Kita sekarang ni, bagaimana kita nak buat man siapa dengan walidah? Ibu. Ibu siapa yang sedang solat di sini? Ibu siapa yang sedang solat di sini? Kalau yang ini lain sedikit. Yang ni lebih kepada macam ustaz punya bentuk cara nak sebut. Ibu siapa yang sedang solat di sini? Macam mana tu? Jadi kita tahu ibu ialah walidah. Kan? Betul tak? Walidah. Ibu ialah walidah. Kalau siapa? Man. Walidatu man. Ataupun walidah man. Walidatu man. Yang sedang solat di sini. Yang sedang solat di sini. Kita boleh terus kepada tusolli. Tusolli. Di sini huna. Tengok sahabat-sahabat sama tak jawapan dengan ustaz? Huna. Walidatu man tusolli huna. Man walidah tusolli huna. Masya Allah, Ukhti Hamidah. Yang tepat sekali, bagus. Siapa ibu yang solat di sini? Betul juga. Man walidah tusolli huna. Ataupun walidatu man tusolli huna.
Dia jadi mudhaf ilaih lah macam ustaz punya bentuk. Man hazihi walidatu tusalli huna. Siapa ini ibu yang solat di sini? Masya-Allah. Ukhti Roziah pun pandai juga. Ahsanti, mumtaz. Lagi. Siapa yang boleh tolong buat? Okey, kita ambil jawapan ukhti walidatu man tusalli huna. Naam. Syukran ya ukhti Salma. Ahsanti. Ini jawapan ukhti Hamidah ya, sebentar. Okey. Man al-walidah tusalli huna. Siapa ibu yang solat di sini? Okey, kita tak guna yusalli ha. Kita tak guna yusalli. Kenapa tak guna yusalli? Sebab yusalli untuk huwa. Sebab yusalli untuk huwa. Yusalli untuk huwa. Kalau tusalli untuk hiya. Kita tahu kan huwa tu dia lelaki. Walidah kan ibu. Ibu kan perempuan walidah. Walidah ni ibu. Ibunya perempuan. Jadi kita guna tusalli. Begitu. Okey, cantik. Naam. Sekarang ni, dengarkan bahasa Arab, tukarkan bahasa Melayu. Kita ada lagi sedikit untuk settlekan sebelum masuk muka surat 40. Manil mudallisatu allati taqra'u katsiran? Macam mana nak tahu bahasa Melayu dia? Cuba sahabat-sahabat bagi tahu Ustaz. Makna manil mudallisatu allati taqra'u katsiran? Man al mudallisah allati taqra'u katsiran? Macam mana? Manil mudallisatu allati taqra'u katsiran? Makna man. Man kan siapa? Jom kita buat sama-sama. Man siapa? Siapa? Al-mudallisah. Guru. Guru perempuan. Allati taqra'u katsiran. Allati kita sudah belajar tadi. Allati yang taqra'u, dia baca. Ataupun siapa guru yang baca. Ataupun sedanglah. Sedang baca. Banyak sangat. Katsiran banyak. Siapa guru perempuan yang sedang baca banyak? Maksudnya apa? Maksudnya siapa guru perempuan yang boleh kata yang banyak lah. Yang banyak membaca. Sebab kalau ikut terjemahan awal, dia jadi macam ni. Siapa guru perempuan yang sedang baca banyak? Macam pelik lah kan bunyi dia. So, kita tukarkan yang lebih sesuai. Sebab apa ni? Susunan ayat dalam bahasa Arab tak sama dengan susunan Arab bahasa Melayu kan. Jadi makna yang lebih tepat kepada pemahaman kita bila dalam penterjemahan adalah siapa guru perempuan yang banyak membaca. Tapi kita fahamlah bila terjemahan tu maksud dia sedang. Banyak baca. Siapa guru perempuan yang banyak membaca? Tengok sahabat-sahabat punya jawapan. Siapa guru perempuan yang sedang banyak baca? Ahsanti ukhti Halimah, mumtaz jiddan. Hamidah, ukhti Hamidah, siapakah guru perempuan yang banyak membaca? Naam, sahih. Ukhti Salma, siapa guru perempuan itu yang sedang membaca banyak? Naam. Siapa guru yang banyak baca buku? Ahsanti ya ukhti Razia. Masya-Allah, masya-Allah. Mumtaz jiddan. Jazakumullahu khairan. Naam. Kita teruskan supaya cepat sedikit. Man sekarang ni bukan mudallisah, Ustaz tersilap. At-talib, At-talib. Jadi mudallisah guru perempuan. Sekarang at-talib, pelajar lelaki. Alamak. Ma makna manit talibu alladhi yusalli fi hadzal masjid? Manit talib alladhi yusalli fi hadzal masjid? Macam mana nak tanya tu? Macam mana nak faham bahasa Melayunya? Man. Kita pernah dengar kan macam Ustaz bagi tahu minggu lepas soalan dalam kubur macam mana nanti akan ditanya man rabbuka. Kan man rabbuka. Man rabbuka. Siapa Tuhanmu kan? Ini man. Man siapa? Kita nak belajar tentang man. Man at-talib alladhi yusalli fi hadzal masjid. Man siapa? At-talib. Apa itu at-talib? Pelajar lelaki. Okey, jom kita tulis. Siapa pelajar lelaki
Yang alladhi yang yusolli sedang solat fi hadzal masjid, di masjid ini. Tengok jawapan punya sahabat-sahabat punya jawapan. Adakah sama ataupun tidak? Siapakah pelajar lelaki yang banyak solat di masjid ini? Maaf, tak ada perkataan banyak di sini. Tapi betul kalau siapakah pelajar lelaki yang sedang solat di masjid ini. Aywah, ahsanti ya ukhti Salma, ahsanti ya ukhti Razia, ahsanti ya ukhti Halimah, masya-Allah. Naam ya ukhti Hamidah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ukhti Sa'idah Ahmad. Masya-Allah. Ahlan wa sahlan. Okay, sekarang kita sedang ulang kaji macam mana nak bertanya dalam bahasa Arab. Okey, yang seterusnya yang terakhir kita nak ulang kaji ma. Ma maksudnya apa? Ma maksudnya apa? Madrasah sekolah. Macam mana kita nak kata apa nama sekolah awak? Apa nama sekolah awak? Sekolah awak nama apa? Orang tanya. Pelajar tu bagus sangat kan? Dia hebat dari segi pelajaran dia. Kita tanya, apa nama sekolah awak? Saya nak hantarlah anak saya contohnya. Hmm. Jom kita buat sama-sama. Apa ialah ma? Apa ialah ma? Ma apa? Kalau nama? Nama ism. Ma ismu. Sekolah awak. Sekolah apa? Madrasah. Lepas tu tambah dengan awak lelaki. Ma ismu madrasatuka. Madrasatuka. Ataupun kalau perempuan kita pakai ki. Pakai ki. Ma ismu madrasatuka. Atau ma ismu madrasatuki. Silap madrasatiki. Pakai garis bawah. Madrasatika, madrasatiki. Sebab dia mudhaf ilaih. Tapi kalau tak, kalau sahabat-sahabat tersilap sedikit bahaya nahwu tak ada masalah lah. Kita belajar percakapan. Macam mana nak bagi tahu. Kalau nahwu sikit-sikit tak ada masalah. Okay. Naam. Ma ismu madrasatika, ma ismu madrasatiki. Apa nama sekolah awak? Okey. Teruskan. Ma dengan baitun. Ma dengan baitun. Ma apa? Baitun rumah. Sekarang ni apa buku yang di rumah awak? Apa buku yang di rumah awak? Maksudnya apa buku yang ada di rumah awak? Tapi Ustaz bagi tahu bahasa Melayu dia secara huruf. Supaya kita boleh secara perkataan supaya kita boleh tulis di dalam sini. Jom kita bincang sama-sama. Apa buku? Ma'al kitab. Yang di rumah awak. Yang alladhi. Di rumah awak. Fi baitika. Ataupun ki. Tu mi. Okey, kita lihat jawapan sahabat-sahabat sekalian. Mal kitab alladhi fi baitika. Na'am. Santa. Mumtaz jiddan. Mudhaf ya Ustaz lupalah. Na'am. Mudhaf ilaih. Sebab tu baca baris bawah. Na'am. Mal kitabul ladhi fi baitika. Mal kitabul ladhi fi baitiki. Contoh kita tengah kita nak tahu maklumat satu orang tu punya pembacaan. Jadi kita tanyalah. Biasanya kan kita dapat tahu idea satu orang itu berpandukan apa yang dia baca. Jadi kita tanyalah. Mal kitabul ladhi taqra'? Mal kitabul ladhi fi baitik? Apa buku yang ada dalam rumah kamu? Contoh dia kata Al-Quran, wal hadis, wa hayatus sahabah. Dalam rumah saya ada Al-Quran, saya ada hadis-hadis, saya ada kisah sahabat Nabi. Jadi kita nampaklah bahawasanya orang ni punya sifat bagaimana. Kan? Maksudnya dia nampaklah apa tu
Tapi tu kalau ada tak baca lain ceritalah, kalau ada baca masya-Allah. Okeylah, begitu. Naam. Okey, sekarang ma dengan ghurfah. Ma dengan ghurfah. Ghurfah ialah bilik. Sekarang ni cuba terjemahkan bahasa Arab ke bahasa Melayu, okey? Cuba sahabat-sahabat buat. Ma huwa al-asas fi ghurfatika? Ma huwa al-asas fi ghurfatika? Naam. Ma huwa al-asas fi ghurfatika? Ma huwa al-asas fi ghurfatika? Mari kita cuba buat sama-sama. Ma adalah apa? Huwa dia. Apa dia? Al-asas. Al-asas nanti kita ambil dekat unit 3. Maksud dia ialah perabot. Kita ambil awal. Ma huwa al-asas? Apa dia perabot? Fi ghurfatika. Di bilik kamu. Apa dia perabot di bilik kamu? Maksudnya, apa je perabot dalam bilik kamu? Apa je perabot dalam bilik awak? Dia nak tahulah. Ada katil tak? Ada almari tak? Contohnya baru pindah rumah ke? Kan? Ataupun biasanya kan jiran-jiran dia ambil peduli tentang jiran-jiran dia. Sebagai satu orang Islam dia mengambil berat tentang jiran-jiran. Itu kan akhlak orang Islam, mengambil berat tentang jiran-jiran. Jadi kita tanya, ada tak perabot di dalam bilik kamu? Ataupun apa je perabot yang ada dalam bilik kamu? Nanti dia bagi tahu ada katil, alhamdulillah, ada meja, alhamdulillah. Tapi belum ada almari lagi contohnya. Oh, dia tahu. Maknanya dia ada almari lebih, dia bagi contoh. Ambil berat hal jiran tetangga kita. Naam. Dan itulah akhlak mulia orang-orang Islam. Tamam, tu contoh. Naam. Ma huwal asas fi ghurfatik? Dan boleh jadi bunyi soalan ni lebih kepada panggil apa nama, macam nak merendahkan. Tapi tak maulah kita cerita yang negatif-negatif. Okey? Sebab itu tafakhur itu dicela oleh Islam. Tafakhur maksud dia panggil apa nama, berbangga-bangga dengan apa yang kita ada, tidak di tidak disarankan. Boleh kata perbuatan tercela lah dalam Islam. Berbangga-bangga dengan kehidupan dunia, masya-Allah. Untuk apa? Kan? Saya bagi tahulah untuk diri saya sendiri. Ha? Supaya kita faham hakikat sebenar adalah nak berbangga-bangga nanti dekat hari akhirat. Subhanallah, sahabat-sahabat sekalian, satu subhanallah di dunia menyebabkan nikmat syurga satu orang berbeza dengan satu orang yang lain. Jadi nak berbangga-bangga, marilah kita berbangga-bangga dengan amal soleh kita. Banyakkan tasbih, banyakkan istighfar, banyakkan amal-amal soleh lah. Sebab kita tahu kita hidup dunia ni sementara saja. Naam, teruskan. Ma hadzal hammam? Senang sangat. Lepas tu dah settle. Kita masuk buku. Ma hadzal hammam? Ma hadzal hammam? Ma apa? Ma apa? Hadzal hammam. Apa tandas ni? Apa tandas ni? Contoh, bila kita buat ayat ma hadzal hammam, kita dah masuk tandas contohnya. Lepas tu masya-Allah tandas ni rosak dan sebagainya. Apalah tandas ni. Contoh, kita nak buang air ke apa tak selesa. Ma hadzal hammam? Apa tandas ni macam ni? Contoh. Jadi kalau kita nak kata dalam Arab macam mana nak kata, tandas ni apalah kan? Ma hadzal hammam? Kebiasaan kita akan guna ma hadzal hammam, ma hadzal kitab. Ada gaya ta'ajjub, ada gaya macam terkejut. Ma hadzal hammam? Ma hadzal kitab? Aywa, teruskan. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada soalan? Apa ini bilik mani bagus? Masya-Allah.
شكرًا يا أستاذ، آسف أخرج أولًا، تفضل يا أختي حميدة. ما شاء الله. شكرًا على استماعكم. نعم، الآن ننظر إلى التدريب الأول في صفحة 40. Jadi sekarang kita lihat latihan pertama dalam muka surat 40. Dalam muka surat ini sahabat-sahabat sekalian, kita akan habiskan dalam masa 20 minit ni lah insya-Allah. Cuba untuk habiskan awal supaya boleh masuk latihan lain. Nah, jadi sangat-sangat simple, nak minta sahabat-sahabat fokus pada pembacaan. Dalam muka surat ni dia nak kita hati-hati huruf ain dan juga huruf hamzah. Okey. Sebelum kita baca yang ada di depan ni, nak minta sahabat-sahabat ikut bacaan ustaz. Boleh? Biar ustaz tolong tuliskan dan sahabat baca sama-sama. Okay, sebelum tu, ustaz letakkan satu layer dulu. Jadikan dia warna gelap. Kemudian kita turunkan transparansi. Okey. Kita boleh letak teks kat depan. Jadikan dia warna cerah. Okey, sudah. Itu yang hitam. Aha. Yang belakang kena ini. Okey, shoot. Mana huruf bahasa Arab saya ni? A, I, U. Okey. Ini huruf hamzah lah. Minta sahabat-sahabat beri perhatian sebentar. Kemudian ini ghain, ain. Alright. Ini penting. Makhraj. Huruf hamzah berbeza dengan makhraj huruf ain. Hamzah dia di awal kerongkong, maksudnya di dalam sebelum ain. Maksudnya di dalam lah. Macam sahabat-sahabat ikut saya. A, I, U. A, I, U. A, I, U. Baca 3 kali. Okey, sudah. Sekarang bawah dia pula. Huruf ain makhraj dia di atas hamzah. Maksudnya dia di tengah-tengah kerongkong. Okey, kita baca macam ustaz. A, I, U. A, I, U. A, I, U. Yang ni tak ada dalam bahasa Melayu atau bahasa Inggeris. Ini ada dalam bahasa Arab. Baca lagi. A, I, U. A, I, U. A, I, U. Dia macam tekankan ataupun macam bagi yang tak biasa lagi dia macam dekat kerongkong tu dia macam kasih press macam tu lah. Tapi dekat tengah-tengah supaya dia boleh keluarkan bunyi macam tadi. Ya, A, I, U. A, I, U. A, I, U. Okey. Jadi beza A, I, U dengan A, I, U. Okey. Alright. Jom. Baca dengan ustaz sama-sama. Umar. Umar. Ammar. Ammar. Alaikum. Alaikum. Abdullah. Abdullah. Al-Abbas. Al-Abbas. Ammuhu. Ammuhu. Huruf ain baris mati. Sa'd. 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 Boleh? Boleh tak? Okey, kita teruskan. Sebab hari ni latihan membaca, jadi sahabat-sahabat dengar dan cuba ikut. Sekarang ni kita baca sebelah kanan, naqra' minal yamin ke kiri ila yasar. Jadi ikut ustaz Alim, alim. Bezakan huruf ain dan juga hamzah. Kalau sahabat-sahabat baca ain itu huruf hamzah, ketahuilah maksud dia sudah jadi lain. Alimun sepatutnya yang maha mengetahui ataupun yang sangat tahu ataupun yang banyak pengetahuannya. Alimun
yang sangat pedis. Jauhlah. Kalau kita kata, eee, ain itu jadi baca huruf hamzah. Maksud ain pengetahuan, jadi alim yakni sakit. Okey, teruskan. Latihkan lagi ain dan juga hamzah. Atat, atat. Bawah dia. Arduha. Cuba ikut Arduha. Bawah. Asir, asir. Atau, atau. Alam, alam. Okey, nampak beza huruf ain dan juga hamzah? Kita teruskan yang seterusnya di bahagian tengah-tengah tu. Okey. Ya'mur, ya'mur. Ini huruf ain biasanya ni sahabat-sahabat kadang-kadang, ustaz pernah dengar bacaan baris mati tu, tak tepat. Bacaan baris mati tidak tepat. Jadi huruf ain kena bacanya begini, ya. Yang huruf hamzah baru ya. Begitu, okey. Mari baca sama-sama. Ya'mur, ya'mur. Bawah dia. Wa'ada, wa'ada. Bagus. Ain lagi. Ya'uduhu, ya'uduhu. Sa'ala, sa'ala. Bawah lagi baca. Ta'lamuna, ta'lamuna. Okey, nampak beza dia? Su'al, su'al. Okey, yang terakhir teruskan. Ja'a, ja'a. Ajza'a, ajza'a. Ajza'. Hamzah. Ajza'. Nampak beza? Yang ni penting. Kalau baris mati ataupun kita matikan dia, kena bezakan bunyi ain dengan ada suara yang berjalan. Contoh, ajza'. Nampak tak? Suaranya berjalan. Adapun hamzah suaranya berhenti. Up macam tu. Ajza'. Tak ada suara yang berjalan selepas matikan dia. Okey, bawah dia kita cuba lagi sama-sama. Irja', irja'. Bawah lagi. Jaza'a, jaza'a. Yaqra', yaqra'. Khalas? Na'am, alhamdulillah. Jadi mari kita cuba baca ayat Quran yang berada di bawah tersebut. Dalam buku sahabat-sahabat sekalian, latihan yang ketiga di bawah, bacaan ataupun ayat Quran dia kurang jelas sebab dia guna font yang tidak sesuai. Jadi sahabat-sahabat boleh lihat di sinilah kalau tidak nampak. Naam. Okey, jom kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Nampak tak huruf ain bacanya bagaimana? Hal ra'aitum kaifa nuntiq bi harfil ain? Naam. Teruskan ayat yang kedua di bawah. Ikut ustaz baca Fala ta'jal 'alaihim. Innama na'uddu lahum 'adda. Bagus, kita teruskan. Nombor 3. Amma yatasaalun. Sudah baca? Bagus. Jangan baca A bukan hurufnya. Dia kena baca A. Okey. Teruskan. Bawah ada lagi. Qala rabbi auzi'ni.
Baca sampai situ dulu. An ashkura ni'mataka allati. Sampai situ dulu. An'amta alayya wa ala walidayya. Okey, cantik, Masya Allah. Teruskan. Ini surah Al-Kafirun. Kita baca sama-sama. Sahabat-sahabat baca dengan ustaz. Tak perlu tunggu ustaz habis baca dulu baru sahabat-sahabat baca. Kita baca sama-sama. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Okey, daripada banyak-banyak ayat ini, mari kita bincang ayat yang pertama sekali. Allah Taala bagi tahu, fa inna ma'al usri yusran. Inna ma'al usri yusran. Sesungguhnya bersama dengan kesusahan, kepayahan, ada kesenangan. Wallahi. Allah Ta'ala bagi tahu dalam Quran. Inna ma'al usri yusran. Sesungguhnya bersama kepayahan itu ada kesenangan yang bertambah lagi. Ulama bagi tahu yusran yang awal berbeza dengan yusran yang kedua. Adapun al-usr dengan al-usr kepayahan, yakni satu kepayahan. Boleh jadi yusran di dunia dan juga di akhirat. Maksudnya. Boleh jadi yusran sini ialah di dunia dan di akhirat. Betul. Ataupun yusran yang berganda. Kesenangan yang berganda. Dan apa lagi kesenangan yang berganda kalau bukan kesenangan di hari akhirat. Allahumma hasibna hisaban yasira. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah. Khatimah. Wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Jadi kepayahan yang betul-betul ada hanya satu sahaja. Kepayahan di dunia. Tamam? Al-usr. Jadi al-usr kalau sahabat-sahabat belajar tentang alif lam. Alif lam ini dia apa panggil? Macam mana nak cerita? Alif lam yang menunjukkan perkara yang telah mention sebelum ni. Macam itulah lebih kurang. Jadi al-usr yang kedua ini mention al-usr yang pertama. Jadi al-usr yang pertama ini menunjukkan kesusahan dan kepayahan yang satu orang lalui di dunia ini. Dan kepayahan yang berlaku dekat hari akhirat itu bergantung dengan satu orang punya susah payah dekat dunia. Masya Allah. Subhanallah, cantik. Jadi siapa yang bersusah payah dekat dunia ni, dia akan dapat kesenangan. Wallahi. Dan ini janji Allah Ta'ala. Fa inna. Sesungguhnya. Masya Allah. Fa inna. Sesungguhnya. Lepas tu inna lagi. Allahu Akbar. Inna lagi. Kenapa diulang lagi ini? Nak memberitahu tentang sunnatullah yang telah Allah tetapkan melalui keinginannya yang azali. Ada je kesusahan di dunia ni, akan adalah kemudahan insya-Allah. Allah begitu. Naam. Jadi susah-susah belajar bahasa Arab, ada kemudahannya tu insya-Allah. Yang penting teruskan. Yang penting teruskan. Macam awal-awal tadi Ustaz cerita tentang apa? Bahasa Arab ni mudah. Allah Ta'ala bagi tahu, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr fahal min muddakir. Tapi kalau ikutkan kita punya step by step nak melaluinya tu memang susah. Tapi susah-susah tu ada kesenangan. Jadi bersusah-susahlah dahulu, bersenang-senang kemudian. Macam mana ayat pepatah Melayu berkata tu? Macam itulah lebih kurang. Berakit-rakit ke hulu macam tu. Berenang-renang ke tepian. Wallah, nasib tu. Nasib saya telah lupa. Naam.
Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi sampai situ saja dulu kot kelas kita. Sebab ustaz ingat nak masuk, latihan. Latihan kita nak ikut macam kita nak bincangkan. Kita nak alamak, sudah jadi. Kita nak bincangkan kenapa dia keluar macam ni? Oh, kita nak bincangkan apa yang ada dalam gambar. Ustaz cakap bahasa Arab, sahabat-sahabat jawab dalam bahasa Arab. Tapi kita tak sempat nak buat hari ini, mungkin kita akan bincang pada minggu hadapan. Sebab kita kan sudah berada di unit 2. Unit 2 berkenaan dengan keluarga. Jadi marilah kita bincang mengikut gambar-gambar dan situasi-situasi yang berbeza. Sahabat-sahabat boleh buat persiapan awal. Ada 3 gambar. Gambar yang pertama ini, gambar yang kedua ini, nanti boleh screenshot dan cuba tahulah. Contoh macam jaddun yakulu biryani. Contoh. Wa jaddatun, contoh. Ta'kulu 'alal ma'idah. Di atas meja makan. Janganlah di atas makan meja. Ya, dia makan dekat situlah. Al-usra fi ghurfatil julus, contoh. Keluarga di ruang tamu. Jadi ustaz akan tanya, aina al-usra? Madza yaf'alu jaddun? Madza taf'alu jaddatun? Macam tu. Okey. Lepas tu gambar yang seterusnya yang ni. Minta maaf lah pilihan ustaz ni gambar yang ustaz nampak. Yang ni keluarga keluarlah yang macam ni ustaz ambil. Semoga Allah bagi hidayah pada kita semua dan juga pada mereka yang berada di dalam gambar ini. Amin. Okey, ada soalan? Ali jawab soal. La, ghair mawjud. Soal ghair mawjud. Tamam. Kalau tiada soalan, kita tangguh sampai sini sahaja dahulu. Subhanallahi wa bihamdihi. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. عملت سوءا وظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. جزاكم الله خيرا كثيرا. إلى اللقاء. مع السلامة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى